Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang Allah kurniakan kepada kita, Islam, ihsan dan ma'rifatullah, di mana kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Dari hari ini saja, daripada kita bangun tidur sampai sekarang, banyak perumpamaan. Cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah kisahkan, yang tidak mampu nak kita tulis di dalam kitab, banyak yang tersurat dan juga yang tersirat. Jadi Alhamdulillah, nikmat yang besar yang kita kecapi adalah kita sebelum ini tak ada. Kita memang tak ada. Carilah jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Dan bila kita dah dapat jalan yang benar, iaitu meniadakan. Sebab yang menghalang kita ini dengan Allah, menghijab, menutupi, menjadikan kita ini terhalang dengan Allah, bukanlah sebab yang lain, melainkan hawa nafsu kita, keakuan diri kita. Siapa pun kita, tinggi mana pun ilmu kita, beribadah kita hebat macam mana pun, tetap juga bila ada keakuan diri, kita akan memandang dengan pandangan hawa nafsu, kita akan mendengar dengan hawa nafsu, kita akan berkata-kata dengan hawa nafsu, dan pemikiran kita pemikiran hawa nafsu, akal kita akan membawa kepada hawa nafsu yang akan menghijab kita dengan Allah dan akan menyebabkan diri kita ini berada di dalam kerugian. Bukan Allah tu rugi, Allah tak marah, tetapi Allah merendahkan diri, menyayangi kita. Musuh utama adalah dirimu sendiri, iaitu keakuan dirimu sendiri. Maka itu dikatakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita tak pernah ada, yang ada hanya Allah. Cuma penafsiran tu seolah-olah kita ni datang pada Allah, kita berfikiran yang salah, iaitu kita ni ada, Allah pun ada, kita ada. Itu salah. Kita salah menafsirkan. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita akan pergi, seolah-olah ada, pergi ke mana tu? Datang daripada Allah. Datang kita, mana kita keluar daripada Allah lah. Lepas tu kita nak pergi jumpa Allah balik ke? Itu kita salah pemikiran tu. Jadi kita belajar, bukan kita belajar fiqh, belajar tafsir Quran, belajar, tapi kesudahannya benda yang haram, benda yang syirik pun kita tak dapat nak olahkan, supaya kita jangan jadi mensekutukan Allah. Jadi apa sebenar pelajaran yang kita dapat adalah pelajaran untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan saya cakap tak boleh baca Quran, tafsir, hadis, boleh. Tapi kita tak memahami dulu
memahami itu harus memahami Allah dulu. Jadi bila kita baca kalam-kalam Allah yang suci, kalam-kalam yang datang pada Rasulullah tu, hadis-hadis tu dari kalam suci juga, hadis-hadis tu. Jadi kalau kita tak duduk kepada buang keakuan diri, asyik ada keakuan diri, kita akan membaca ni dalam keadaan hawa nafsu. Ikut kepala kita sendirilah. Tu. Saya ni tak mengaji. Tak mengaji sampai ke universiti, tak belajar tafsir Quran ke apa ke, saya tak belajar. Saya ni jahil. Saya jahil. Jadi ada orang soal saya, dia kata belajar kat mana apa semua. Saya cakap saya tak belajar mana-mana. Habis macam mana nak mengajar kalau tak belajar mana-mana? Dia pasal apa? Saya, kondisi saya, keadaan saya punya belajar mengenal diri, mengenal Allah dulu. Jadi saya tak kesempatan untuk duduk belajar pondok ataupun dah memang Allah Ta'ala aturkan saya ni begini. Dan saya tak menyalah orang belajar universiti ke belajar apa. Saya suka, saya seronok. Pasal ilmu Allah ni luas. Dia belajar menerusi sanad-sanad guru-guru bagus, saya cakap semua saya sokong, saya puji. Saya tak ada komplain langsung pun. Belajarlah. Tapi harus mengesakan Allah. Bila tak mengesakan Allah tu yang saya jadi terpanggil. Sebab apa? Saya ni tak belajar macam tu. Saya ni jahil. Tapi mengapa orang yang pandai yang kata belajar universiti tapi masih lagi jahil? Dia soal saya, suruh belajarlah fiqah, belajar dulu sebelum mengajar ni. Iyalah, memang dah. Kenalah fiqah dulu. Saya cakap fiqah tu apa? Fiqah ni hukum ni. Saya cakap, hukum tu datang daripada mana? Hukum datang daripada Allah. Kau belajar Allah dulu. Tuan-tuan belajar fiqah tu bukan fiqah. Fiqah yang mula-mula awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Salah kalau tuan cakap fiqah tu ilmu dulu. Fiqah tu mengenal Allah dulu. Fiqah tu bukan beramal dulu. Fiqah tu kena mengenal dulu. Innal lazina mengenal Allah dulu. Wa amilus solih. Baru lakukan amal soleh. Amal soleh baru belajar ke beramal. Jadi saya ni disuruh belajar lagi fiqah. Baguslah. Memang fiqah ni belajar. Takkan habis-habis lah ilmu Allah. Ada je. Tapi saya nak fiqah yang mula-mula tu. Fiqah kalau kamu mengaji Quran sampai tajwid fiqah apa ni, fasahah, taranum, riwayat ni apa, baca Quran riwayat ni, riwayat hafaz, riwayat qaulun, riwayat macam-macam riwayat daripada apa Rasulullah. Bagus. Teruskan. Itu bahagian masing-masing yang Allah bagi. Sebab cabang agama Allah ni luas. Jadi bukan bermakna kamu pandai itu tadi, kamu yang lain kamu boleh pandai juga. Jadi saya pemikiran terbuka. Siapa aja yang pandai bagus, tapi halakan kepada mengesahkan Allah. Apa pun bidang, kau ulama ke kau hebat, halakan kepada Allah tak? Dapat tak kita halakan kepada mengesahkan Allah? Kalau masih lagi kita bergantung kepada ilmu kita, bergantung kepada amalan kita, maka kita tak mengesahkan Allah tu. Kita ada ilmu tapi kita bergantung pada ilmu. Kita jumpa orang, kita tengok ilmu orang tu, alah dia tak belajar, dia tak tinggi. Itu bukan mengesahkan Allah. Itu engkau ada ilmu, ilmu engkau akan bawa engkau kepada kebinasaan, kerosakan. Ilmu pun function dia, fungsi dia adalah lagi kita belajar, lagi merendah diri, mengesahkan Allah, lagi hilang keakuan diri. Ini mengapa kita dah sampai profesor, sampai tinggi, kita pandang orang lain rendah. Maka itu saya cakap tadi tersilap. Orang arif billah dia memandang yang jauh kalau dia bercakap. Tapi kalau orang yang apa ni, alim ulama, dia memandang bercerita atas cerita yang dasar tu. Dia tak pandang kepada Allah tu tadi. Arif billah bercakap atas Allah dahulu. Engkau alim ulama bercakap atas kitab-kitab yang kau belajar. Jauh beza dia. Kau tak sedang kau telah mensekutukan Allah sebab engkau bersandar kepada ilmu tu dulu. Orang tanya kau nampak aku belajar surah Baqarah ni jawapan dia. Engkau nampak jawapan tu di kitab. Kau tak nampak jawapan tu daripada Allah. Arif billah jawapannya Allah dulu dia. Allah buka surah ni. Baru dia buka surah. Engkau tidak. Surah yang kau nampak. Allah kau tak nampak waktu tu.
Kan jauh beza dia tu. Lepas tu kau mana pergi kau bawa kau punya pelajaran. Hanya kau boleh nilai orang di mana kau pergi, kau rasa engkau lah yang tinggi, hebat. Bila orang tu kau tengok lain macam dia, kau nak try. Kau nak tengok orang ni dia belajar sejauh mana. Kau pun soal. Tu. Silap orang lah kalau kau soal. Kau soal tadi ayat Quran ni, kita kena belajar ni, surah ni, tafsiran ni. Saya biarkan lah. Kau soal. Kau ulama sangat dia datang. Soal. Jangan sampai saya soal balik. Saya soal balik huruf alif je. Sebelum tadi kau nak baca ayat huruf alif tadi, di mana letaknya? Oh, itu tinggi. Bukan tinggi alif kan? Kau tadi. Fiqh, aku lagi bawah pada fiqh lagi. Kau rasa fiqh kau dah cukup? Aku bawah lagi. Huruf alif tu tadi. Kenapa huruf alif? Huruf alif tu di mana letak dalam diri? Kalau kau kata bacaan kau betul, tak apa. Tapi aku nak tahu huruf alif dulu. Sebelum apa-apa kan huruf alif. Kan kalau aku soal titik lagi kau tak faham. Huruf alif tu tadi. Sebelum jadi huruf alif, titik dulu. Tak apalah, aku terus semua alif. Tu pun dah tinggi dah alif. Di mana letak dalam tubuh badan kita? Adakah dia bengkok? Adakah dia tetap berdiri dalam badan kita? Adakah tetap dia terus mengesakan Allah dan bawa manusia sekalian alam tubuh badan dia, urat saraf, daging, som-som, semua dalam badan dia, dia bawa mengesakan Allah. Tak ada diri dia dah. Mengesakan Allah. Turun membawa wahyu untuk mengajak juga mengesakan Allah balik. Napas turun dan naik huruf alif tu dalam di badan tubuh kita. Oh, tu tinggi. Bukan tinggi, ni asas. Ini bawah lagi pada fiqh. Tu. Boleh. Saya boleh buat macam tu. Jangan tercengang pula nanti kan. Saya cakap. Pasal Allah memandang di situ. Di situ akan Allah Ta'ala turunkan. Bila ada kesucian tu Allah akan turunkan. Bila kita naik menghadap Allah Ta'ala, mengesahkan Allah. Bila turun Allah akan suruh wanazirah ataupun hadis sampaikan. Di situ yang original. Apa nak disampaikan? Yang kita belajar-belajar ni, ini untuk kita mengetahui yang di luar, yang tersurat. Bukan saya cakap tak belajarlah. Tapi jangan bersandar pada surat, pandang yang tersirat. Siapa yang meletakkan itu tadi? Hukum yang sebenar-benar adalah hikmah daripada Allah. Itu kata tadi, belajar tinggi-tinggi, tengok apa macam mana umat kita sekarang ni, masyarakat kita. Kalau kau kata tinggi sangat, jumpa agung, jumpa menteri, jumpa ajakkan supaya bawa betul-betul. Saya bawa gitu. Saya bawa ajakkan mengesahkan Allah. Tu. Tapi kalau betul-betul sebenarnya kamu belajar tinggi, profesor ke apa, sebenarnya kamu kena berusaha untuk ajakkan. Tukarkan sekarang ni. Itu baru saya respect. Kamu betul profesor yang hebat, tinggi dalam bidang agama. Kamu ajakkan pembesar-pembesar, ketua-ketua agama untuk tukar sistem-sistem riba, sistem-sistem pelajaran yang bawa kepada mensekutukan Allah. Daripada anak-anak diajarkan mensekutukan Allah. Kamu tak perasan ke? Kamu profesor, kamu hebat, kamu ulama, alim. Saya tak belajar, saya jahil. Saya hanya belajar kenal diri, kenal Allah aja. Saya jahil. Tapi datanglah. Kalau nak sekadar muzakarah, saya boleh. Tapi kalau datang nak berdebat, silakan. Jangan datang, lebih baik. Kamu menang je lah. Sebab kamu bersandar pada kitab, pada PhD, teruskan. Jadi di situ. Sebab kamu tak nak menolong. Kamu tak nak menolong agama Allah. Kamu dibagi oleh Allah ilmu-ilmu yang hebat di Universiti Azhar, di Yaman, di Jordan, di Madinah, di Mekah, apa pun sama. Kamu dapat PhD, kamu banggakan dengan PhD kamu, hingga kan kamu tak tahu jalan sebenar. Huruf alif pun kamu tak faham. Letak kat mana? Nak dijaga macam mana? Nak letak ke mana tak tahu, macam mana nak jaga? Napas tu turun naik sentiasa mengesahkan Allah dan mengajak semua mengesahkan Allah. Di situ kesimpulan segala ilmu hebat pun, di situ titiknya. Kau hebat macam mana pun tapi kau tak bawa tu, tak tetap juga Allah pandang itu sebagai ilmu biasa saja. Sebab Allah memandang tu yang di dalam tu tadi.
Macam mana kamu bawa dalam kehidupan kamu 24 jam. Mengesakan Allah, ajak sama-sama mengesakan Allah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan umat ini jadi kebingungan. Menyimpan apa, bukan tak boleh belajar ilmu tapi makin jadi buta dengan Allah. Kenapa? Lagi belajar ilmu lagi buta dengan Allah. Kenapa? Sebab jadi bangga diri, jadi bercambah sombong. Iblis lagi banyak ilmu. Iblis lagi banyak ilmu, lagi banyak faham. Nabi-nabi ditipunya. Apatah lagi kita, mudah sangatlah. Jadi kena faham. Jadi yang nak buat kita jangan kena tipu tu, Rasulullah kata, tetap kita buangkanlah musuh kita utama adalah hawa nafsu kita sendiri. Allah pun bagi tahu. Musuh kita utama adalah bukan kejahilan yang lain, tetapi butanya kita dengan Allah, iaitu kita masih lagi rasa keakuan diri. Maka keakuan diri tu bila ada dalam diri kita, kita tidak buangkan hawa nafsu. Perjuangan pertama Rasulullah kata adalah buangkan hawa nafsu. Diri kamu dulu selesaikan. Tu tadi. Itu fiqh yang mula-mula sekali. Belum fiqh yang lainnya. Fiqh yang mula-mula ada bersihkan dulu dalam diri kita dulu. Apa dia? Jangan ada keakuan diri. Sampai bila pun, tinggi mana ilmu, buang keakuan diri. Tak ada. Dia akan masuk, nanti ilmu tu masuk, dia akan ke tepi. Yang kita bawa adalah buang keakuan diri. Tak ada sombong, tak ada riak, tak ada takbur. Ini lagi kita ilmu tinggi, lagi bertambah sombong, lagi perjalanan hidup kita lagi nak bangga-banggakan. Tak. Sedangkan umat kita sekarang macam mana? Manusia sekarang macam mana? Makin teruk. Ni tadi. Kita apa tugas kita? Jadi Rasulullah pun bagi tahu pada akhir zaman, penghujung zaman ni, saya bukan nak condemnkan ulama. Rasulullah sini bagi tahu ulama tu pecah dua. Dan banyak pada penghujung zaman ni ulama suk. Apa ulama tu suk tu? Tak kenal diri, tak kenal Allah. Orang Yahudi pun hafal Quran, orang Yahudi pun hafiz Quran, dia tahu makna-makna Quran, dia olah-olahkan Al-Quran, dia hafal. Orang Yahudi. Tapi tujuan dia untuk apa? Untuk hancurkan umat Islam. Kita belajar Quran, kaji Quran, tapi umat Islam ke mana pergi? Kita tak tahu nak bawa ke mana ke? Kita nak bawa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang masalah sekarang ni. Rasulullah tak risau Dajjal. Rasulullah kata, Dajjal memang mengerikan. Aku mengeri lagi adalah pemimpin, ketua agama, ketua pemimpin yang maknanya tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, macam-macam dia akan lakukan kebohongan. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, dia akan buta dengan Allah. Bukan mata ni buta, mata hati dia buta. Sebab nak lihat Allah tu dengan mata hati. Sebab apa? Kita tak mempunyai penglihatan. Mata hati tu adalah penglihatan Allah. Jadi kita nak melihat Allah dengan Allah. Ada orang tanya saya, berpuluh tahun dah dia solat. Dia ulama, dia apa? Dia kata apa dia? Selawat-selawat nampak Rasulullah apa ni dia kata. Lah, kamu ulama, kamu hebat. Kamu selawat tak pernah nampak Rasulullah. Baik, sekarang kamu solat, kamu kata Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam solat tu, kamu nampak siapa waktu kamu cakap? Kamu bagi salam kepada siapa? Kamu tak hadirkan Nabi Muhammad ke? Tu. Kamu tak hadirkan Nabi Muhammad, kamu tak hadirkan Allah Taala ke? At-tahiyat. Kamu kan puji Allah tu. Tu pasal suruh mengaji, kenal diri, kenal Allah. Jangan belagak kata ilmu awak yang hebat. Ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni luas. Lagi kita belajar, lagi kita kena kosongkan diri. Tak ada apa-apa kita rupanya. Yang adanya Allah. Itu tujuan kita belajar ilmu. Lagi belajar tinggi ilmu, lagi tak ada keakuan diri. Macam mana kita ni sekarang ni? Lagi belajar hebat, lagi banyak ilmu pula, makin lagi ada keakuan diri. Itu tak betul belajar ilmu tu. Walaupun ilmu tu ilmu yang bagus apa, tak betul tu. Patutnya ke depan kita belajar, lagi kita tak mau ada keakuan diri. Sebenarnya gitu yang Rasulullah SAW ajarkan, sahabat-sahabat ajarkan. Tabi'in, wali-wali Allah, semua ajarkan ni. Keakuan diri tak akan ada. Lagi kita belajar ilmu, lagi tak mau ada keakuan diri. Lagi berakhlak baik. Akhlak baik tu apa? Tak ada keakuan diri lah. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang teruk. Jahiliyah.
teruk sangat. Bukan minum arak, mandi arak. Bukan berzina lagi, pesta zina ramai-ramai. Jahili, ya, Rasulullah diutus teruk sangat tu waktu tu. Untuk apa? Baiki akhlak manusia. Itu kumpul-kumpul ilmu, kita kena tahu tujuan dia, baiki akhlak manusia, baiki diri kita, jangan sombong, jangan ada keakuan diri. Hala tuju tu kena tahulah. Kita nak bawa manusia. Allah dah bagi kita ilmu. Kemana kita bawa ilmu kita? Kita nak tunjukkan ilmu kita hebat je ke? Itu dah bahaya tu, dah akuan diri tu. Iblis lagi hebat lah. Dah pernah menghadap iblis ya? Tu tadi. Semua wali-wali Allah, semua dia dah menghadap iblis. Dia dah tahu. Iblis ni memang menghalangi manusia untuk tidak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Supaya buta kita dengan Allah. Bila buta kita dengan Allah, bagi dia ilmu apa pun, dia tetap akan bawa kerosakan. Itu Rasulullah bagi tahu. Aku takut adalah pemimpin ulama, pemimpin agama yang lebih teruk daripada Dajjal. Lebih aku takut. Iaitu ulama su', pemimpin su'. Jadi ketua yang dilantik, jadi tak tahu nak bawa ke mana manusia ni. Dia tahu fikir nak macam mana manusia nak dapatkan hasil dunia ni. Itu. Dia bawakan ke arah keduniaan, dia tak sedar. Padahal tak ada jalan lain. Kau tak boleh satukan manusia dengan keduniaan ni. Kau hanya boleh satukan dengan bawa dia kenal Allah. Bawa dia kenal diri. Sebab manusia dia memang naluri dia adalah kepada ketuhanan Allah. Tinggal lagi dia biarkan diri dia berada dalam hijab kesesatan. Tak mau. Lengah. Nantilah. Tak payah belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kita ambil fiqah dulu. Tak apa ajar dia entah. Fiqah tu mengenal diri, mengenal Allah lah. Awaluddin makrifat tu. Itulah. Oh, tak. Ini si Aziz bawa ni ilmu kenal diri, kenal Allah ni. Ilmu dah tinggi. Tinggi apa tingginya? Nak makan pun kita nak makan ni, nak makan pun kita kena tahu siapa suapkan, siapa gerakkan tangan kita, siapa suapkan dengan apa tu, siapa tumbuhkan nasi, beras ni tadi. Semuanya itu fiqh lah tu, kita belajar supaya kita tahu, kenal bahawa ni semua rezeki daripada Allah. Kita bergerak ni pun Allah, kita berkehendak ni berkehendak Allah. Tak ada diri kita dah. Semua kehendak Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Habis apa yang kita nak bawa dalam kehidupan ni? Nak bawa kitab tebal-tebal, tahu kat badan kau, tahu kat kepala kau ni hebat ni macam tu. Kita nak bawa Allah, bismillah. Hidup kita tak ada yang dia, hanya Allah yang gerakkan nafas kita naik dan turun. Allah yang bagi kita fikir ni, fikir tu, nak buat apa buat ni. Tapi bila kita tak mengaji, kita tak nampak dah. Kita dalam solat pun kita tak perasan. Orang tu berselawat, dia nampak rohaniah Rasulullah. Baguslah. Habis nak nampak apa ni, maksiat-maksiat lagi. Nampak keakuan diri lagi. Mereka dah tak ada keakuan diri. Dia nampaklah Allah Ta'ala tu, dia rasakan betul-betul. Dia nampak Allah SWT. Tapi nampak dia bukan dengan penglihatan mata dia. Penglihatan yang Allah bagi. Tak bolehlah ditunjuk-tunjuk. Tapi dia rasakan betul-betul kelazatan dengan Allah. Melihat Allah. Hingga lebur diri dia. Baguslah tu. Ini kita tak faham, kita kata dia sesat lah. Dia kata kita kan mengaku Tuhan lah. Tu dia. Itu yang berlaku sekarang ni. Kita sama kita berbalah-balah. Bukan kita nak sama-sama kita. Duduk sini datang. Siapa ulama ke tinggi. Saya jemput semua datang dalam talk saya. Siapa yang dengar ni. Datanglah jemput sama-sama. Nanti saya nak bagi bercakap masing-masing. Bukan saya seorang yang cakap. Saya memang jemput semua. Saya datang, jemput cakap tapi tak nak datang. Lepas tu komplain pula saya ni tak betul lah. Janganlah cakap macam tu. Duduklah sama-sama saya. Duduk kita sama-sama nak betulkan umat kita. Ajak manusia jangan jahil pada Allah. Jangan buta dengan Allah. Bagi faham manusia. Kamu faham ayat Quran. Nanti saya suruh jelaskan lah, cakap lah. Saya tak pandai Quran. Saya tak pandai hadis. Kamu pandai. Datanglah kamu sini. Datang sini. Sambil-sambil tu kan kita sama-sama. Tu tadi. Saya dah sampai cakap begini dah. Sebab saya dah terlalu lama sangat lah saya panggil datang. Datang sama-sama, duduk sama-sama, berbincang sama-sama. Tak nak. Dan saya dalam YouTube saya terangkan lagi. Jelaskan. Datang. Kau tinggi mana pun ulama kau datang.
Kita sama-sama ruhamah ubainahum. Kasih sayang untuk mengajak manusia mengesahkan Allah. Sama-sama lah baru kuat. Tengok bola Piala Dunia tu. Sebab apa boleh bersatu satu dunia? Sebab pasal bola je boleh satu. Sebab apa? Bola tu ke apa? Siapa Allah nak tunjukkan apa tu sebenarnya tu? Sebiji titik bola tu tadi. Keasyikan di situ bola tu tadi. Keasyikan tu daripada mana? Allah dapat satukan manusia dengan keasyikan sebenarnya. Manusia ni nakkan keasyikan. Naluri dia adalah kepada keasyikan kepada Allah kemuncak dia. Cuba tengok kalau siapa-siapa pemain dunia tadi, kalau dia dapat jaringkan gol, ada kena monyok je muka dia. Gembira tak? Asyik tak? Dengan penonton-penonton pun, peminat dia pun asyik sekali. Siapa yang bagi asyik tu? Kita tengok bola tu, tengok bola aja ke? Tak nampak keasyikan yang Allah yang bagi. Tukarkanlah tauhid. Jangan kita bekukan ilmu yang kita dapat tu. Sebab apa jadi beku? Sebab kita sombong. Kita sombong tu apa? Sombong tu kita ngaku kita yang ada ilmu. Buangkan keakuan diri. Baru Allah Ta'ala bagi faham apa ilmu yang kita belajar. Sebab yang nak bagi faham kita PhD hebat punya, yang nak bagi faham fafaham naha Sulaimana, Nabi-Nabi semua dibagi faham oleh Allah. Bukan ilmu tu yang bagi kita faham. Allah yang bagi faham. Ilmu tu dah bertulis. Bila dah faham, dapat wahyu Allah Ta'ala baru tu tulis. Jadi kita ambil tulisan dulu, tak mau pulangkan balik kepada Allah. Mana boleh. Kita ambil tulisan masuk ke otak kita. Kita tak hantar balik kepada Allah supaya tahu tepi. Allah aja kita jaga. Baru kita boleh faham. Ini tak. Kita belajar, tulis, hafal, kita letak kat kepala kita, kita bawa, kita rasa kita hebat. Aku hafiz hadis. Aku bawa tu. Habislah. Allah tu kat mana waktu tu? Kau sembah kitab ke sembah ilmu? Bukan sembah siapa punya ilmu tu. Hikmah Allah Ta'ala tu tadi. Ni saya nak bagi tahu panjangnya. Jangan marah saya. Sampai waktunya kita kena sama-sama berkasih sayang. Saya tak nak ada ulama-ulama su'. Rasulullah dah bagi tahu. Tak nak. Kita tak mau orang mufti-mufti yang su', yang masih lagi jahil dengan Allah SWT. Sebab memang akhir zaman kita ni lah yang Rasulullah bagi tahu. Ulama yang su' ni zaman kita lah. Sedikit aja ulama-ulama yang Rabbani, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Yang lain tu semua ulama-ulama yang jenis ilmu lagi banyak lagi sombong, lagi banyak lagi sombong. Tapi dia tak sedar. Dia sandarkan dengan ayat ni, sandarkan ayat. Hanya orang arif bila tahu kau sombong. Bila kau sombong, kau tahu dia soal kau je, engkau dah terpinga-pinga. Kau ingat ilmu kau hebat. Jadi Allah nak bagi test, dia bagi. Jangan kau tak boleh soal, tak boleh jawab lah. Itu tadi. Ini yang berlaku. Jadi umat ni jadi tersesat, jadi jahil pada Allah, bukan sebab umat tu sesat, tetapi ulama di zamannya yang akan membiarkan manusia-manusia itu tersesat. Dibiarkan. Itu tadi. Dia panggil. Sebab apa? Macam mana kita nak proses balik? Nak membentuk sistem-sistem untuk mengesahkan Allah dalam kita punya kerajaan. Sebelum tu dalam diri kita lah dulu. Dalam diri kita pun tak membentuk untuk sentiasa 24 jam tiang huruf alif tu sentiasa mengesahkan Allah, tidak tak on. Ini pertama sekali perjuangan kita, Rasulullah kata, adalah sentiasa mata hati kau tak terkelip memandang hanya kepada Allah, mengesahkan Allah. Itu asas tu yang pertama tu. Sebelum fiqh lagi ni, maknanya itu. Sentiasa kita rasakan Allah 24 jam. Tu. Kalau nak fiqh betul-betul. Ni sebelum fiqh lagi ni, kita belajar. Tu. Kena faham. Alif. Belum murabba lagi. Alif pun tak lepas lagi dah. Banyak gagal lah. Kejap ingat Allah, kejap bengkok, kejap lurus, kejap jatuh, kejap huruf alif hilang dalam diri. Sebab ada keakuan diri hilang huruf alif tu. Sebab huruf alif tu tiang ahadah. Tiang ahadah tu rosaklah semua. Si Aziz ni tinggi belajar. Bukan tinggi, ni asas. Saya belajar tu. Saya belajar asas sekali. Huruf alif tu macam mana nak tegakkan betul-betul.
Nak dapat makam huruf alif tu. Bukan sebut aja. Sebut semua orang boleh. Orang Yahudi lebih pada tu boleh sebut. Orang bukan Islam boleh. Tapi nak sebut tu dengan faham, dengan bawa dalam amalan, dalam kehidupan. Huruf alif tu jangan bengkok. Siapa nak iktirafkan? Siapa nak iktirafkan? Syahadah kita betul. Sebut semua betul. Tapi pakaian yang kita nak pakai tu, asyhadu, tak ada tu tadi. Betul ke siapa yang nak iktirafkan? Melainkan arif billah, orang-orang ahli Allah yang boleh iktirafkan. Tapi kau tak jumpa arif billah. Sebab sombong kau dah rasa kau pelajaran kau hebat. Jumpa guru ni, guru ni. Guru arif billah kau tak nak jumpa. Jahil lah kau dengan Allah bila tak jumpa guru arif billah. Engkau jadi alim-alim gitu je. Ilmu kau ilmu biasanya tak ada kesan dengan Allah Ta'ala. Sebab tak jumpa arif billah. Kembalilah, sudahlah tu. Jangan banggakan sangat dengan ilmu yang banyak. Dah banyak sangat dah tu. Tapi kau tak tahu nak amalkan dia dalam kehidupan. Engkau sombong disebabkan rasa banyak kitab-kitab kau beralmari apa semua. Bila dia soal, kau tunjuk orang datang, kitab kau banyak, sijil kau banyak. Jumpa pula arif billah. Arif billah datang rumah kau tunjuk, kitab-kitab ni saya banyak ni, semua saya belajar ni. Ni semua saya dah ingat semua ni, hafal semua kitab. Ya Allah, banyaknya kitab kau. Tapi sayanglah, arif billah tu kata. Engkau semua ni, semua kitab kau ni, kau dah hafal Aku semua ni, kitab kau ni, ditambah 10 kali pun aku dah amalkan. Terdiam dia. Kau dah amalkan? Iya. Engkau baru ni semua baru kau hafal, aku amalkan. Baru terdiam jumpa orang arif billah. Allah memandang tadi bila kau dah belajar, Allah nak tengok macam mana kau olahkan dalam kehidupan kau apa yang kau belajar. Iaitu mengesakan Allah. Tak ada satu huruf pun daripada huruf titik sampai huruf alif, sampai sebanyak-banyak ayat-ayat ilmu-ilmu Allah. Tak lain Allah nak tengok macam mana kau esakan aku. Jangan ada keakuan diri kau. Itu sebenarnya. Rasulullah SAW diutus tadi tak lain. Katakan Muhammad kepada semua. Bahawa engkau sama macam mereka semua. Sama-sama. Tak ada lain. Beza. Namun kepada engkau dibagi wahyu. Wahyu itu apa? Suci. Iaitu mengajak. Tak ada lain. Mengesa, menombor satukan Allah. Dalam kehidupan. Ajarlah bagus. Ajar Al-Quran. Ajar hadis. Ajar tafsir bagus. Tapi kita kena masukkan. Jangan bersandar kepada ayat. Sandar kepada siapa yang punya ayat. Dia panggil hikmah. Yasin wa Quranil Hakim. Segala-gala apa semua pun terletak di tangan Hakim. Hakim siapa? Allah Subhanahu Wa Taala menentukan. Bukan ayat tu menentukan. Tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Bukan saya cakap ayat tu tak betul. Siapa punya ayat tu? Bukan ayat tu yang kita sandarkan. Siapa punya ayat tu? Itu nama betul-betul kita mengesakan Allah. Ini kita tak lulus lagi. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Selagi ada keakuan diri, masuk pun ilmu tinggi mana pun, tetap kita berada dalam kerugian. Tetap kita tidak akan khusyuk wa tawaduk. Kita syok sendiri je. Sedangkan masuk setiap huruf, walaupun satu huruf titik, huruf alif, masuk ke dalam diri kita, betul-betul dalam keadaan kita tak ada keakuan diri, akan jadi suci semua badan kita. Bercahaya badan kita. Masuk aja huruf alif Allah aja. Jangan kata huruf Al-Quran 30 juzuk tu banyak sangat. Satu ya huruf alif masuk dalam badan kita, dalam keadaan kita tidak ada keakuan diri, bercahaya sekalian badan kita, akan datang huruf-huruf lain dan ayat-ayat lain akan Allah Ta'ala ceritakan. Itu tadi. Tapi jangan tu lah, saya kata tadi, belajar universiti, belajar, saya suka. Belajar. Tapi jangan ada rasa keakuan diri. Pergi cari guru mursyid, pergi cari orang arif billah, saya cakap. Kau tinggi mana ilmu pun kau takkan sempurna kalau kau duduk kat situ. Kau kena cari arif billah. Sebab dah penghujung zaman ni memang manusia, memang ulama ni orang pandai-pandai, dia tak mau jumpa orang arif billah. Dia tak mau jumpa mursyid. Sedangkan Rasulullah bagi tahu di zaman masing-masing ada pembimbing rohani mursyid masing-masing. Barang siapa tidak diketemui maka matinya, tak kira lah kau alim kau macam mana pun, matinya dalam keadaan kafir jahiliyah.
wa na'udzubillah. Ini Rasulullah SAW bagi tahu dalam kitab Najul Balaghah. Itu tadi, puncak kefasihan Sayyidina Ali. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali. Ini bukan saya, ini betul-betul ada. Dulunya saya tak nampak kitabnya. Sekarang ni saya nampak dah kitabnya. Betul Rasulullah tu berwasiat kepada Sayyidina Ali. Tu. Masjid-masjid akan kosong. Tapi dipenuhi dengan orang-orang yang akan menghancurkan dunia ni. Orang-orang yang kerosakan tu puncanya daripada masjid. Takut kita kalau baca tentang Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali. Akan datang nanti. Masjid-masjid ni adalah tempat-tempat akan terkeluarnya segala maksiat-maksiat. Sebab orang yang mentadbir masjid adalah di kalangan orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Orang yang bukan bertakwa kepada Allah. Mereka nak mentadbir masjid supaya memuaskan hawa nafsunya. Cuba kita perhatikan sekarang ni. Ni saya bagi tahu ni tadi, suruh tengok. Ni betul tak Rasulullah bagi tahu? Memang betul dah. Kita tengok. Semua orang dah takut, dah pakai topeng dah. Menghadap Allah pakai topeng pula. Siapa ajar tu? Yahudi ajar ke apa? Tengok sekarang. Sedangkan rukun sujud ada 7. Tangan, lutut, kaki, 6. Dahi dan hidung tu. Dan kau dah tutup dengan benda tu, sempurna rukun ke? Lepas tu dah tak ada apa masalah pun masih lagi pakai. Kenapa? Takut dengan siapa tu? Takut dengan makhluk. Kita takut dengan makhluk, makhluk tu lagi dekat dengan kita. Lagi menghantui kita. Jadi kita bertambah jauh dengan, lalai dengan Allah. Kita yang buat dan terhijab dengan Allah. Siapa nak tegur ni? Ulama tak pun tegur pun. Hebat sangat kau punya belajar PhD kau. Benda pakai emas tu rukun sujud dan tinggal satu dah. Dahi dengan hidung tak kena. Itu fiqah ayah halus kan, tak tegur juga. Belajar tinggi-tinggi. Ikut tak apa ini WHO. WHO tu Yahudi. Kau ikut sistem Yahudi. Dalam masjid pun ikut sistem Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Apa yang kamu belajar ni kamu biarkan. Kamu belajar tinggi-tinggi ni ulama sekarang ni. Belajar tinggi-tinggi ke mana pergi dia? Ke mana pergi dia? Biarkan umat dalam keadaan begitu. Nak biar sampai bila? Diam dia. Haula wala quwata illa billah. Tak takut kepada Allah. Berkhianat dengan Rasulullah SAW. Khianat dengan Rasulullah SAW. Dapat ilmu daripada Allah mengatakan, katanya dapat ilmu yang suci. Tapi masih takut dengan makhluk lagi. Takut mati. Bila cakap takut rezeki sangkut. Takut apa lagi? Dekat-dekat sangat dengan apa ni? Pemimpin-pemimpin supaya dah termakan budi. Riba dibiarkan umat. Seluruh umat manusia sekarang kena riba. Penyakit yang paling berat sekali yang Rasulullah SAW benci riba. Mana yang Allah benci, itu yang Rasulullah benci. Tapi itu yang kita buat tak tahu je. Malahan kita mengiyakan lagi pula riba. Apa yang kau belajar? Universiti mana hebat sangat kau belajar? Apa ilmu yang hebat? Benda yang kecil pun kita biarkan. Yahudi ketawakan kita je. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi begitu. Cuba belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak takut dengan siapa pun. Saya tak takut. Saya takut dengan Allah. Saya malu dengan Allah. Kita ada ilmu. Kita biarkan manusia tersesat, tak mengesakan Allah. Malu saya dengan Allah. Takut saya dengan Allah. Biarkan umat-umat kita berada di dalam keadaan yang dibenci oleh Allah. Kita biarkan. Sedangkan Allah memberi tugas kepada kita untuk membaiki akhlak manusia. Supaya terus mereka dapatkan Allah Ta'ala. Tapi kita halang-halangkan dengan kita biarkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, kita khianat. Kita tak nak ubah. Kita biarkan. Kita sendiri pun riba kita pinjam sana, pinjam sini. Interest makin naik, kita tak sedar sekarang ni. Yahudi buat main. Interest makin naik. Interest tu riba lah tu. Keuntungan dia ambil, dia nak rugikan kita. Kita setuju pula. Kamu ulama, kamu lebih pandai lagi lah. Tapi mengapa kamu biarkan? Kamu biarkan.
Allah akan cari kamu dulu, akan soal kamu dulu. Tak takut ke? Mana ulama dulu? Dia tak cari pemimpin, dia cari ulama dulu. Kenapa biarkan pemimpin kau begitu? Tak takut ke? Nak belagak ilmu kamu tinggi ke? Dengan Allah tak takut? Buta ke dengan Allah? Jangan main-main. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingat negara kita aman, kita rasa kat Allah tu redha dengan negara kita. Jangan. Takut negara kita kena istijaj. Allah bagi suatu selamat supaya kita semua jauh pada Allah. Wa na'udzubillah. Kita buat riba, kita buat maksiat, sistem-sistem Yahudi kita pakai. Allah tak ada bagi apa-apa pun, tipu apa pada kita, negara kita pun. Lah, buta engkau ni. Itu sebenarnya lebih bahaya lagi. Kita buat silap, kita rasa macam kita tak ada silap. Kita rasa aman pula. Ya Allah, itu nama sum'ah. Buat sesuatu kesyirikan, tak mengaku. Dan tak rasa kita buat syirik. Kita tak rasa buat salah. Itu istidrak paling malang manusia tu. Dia rasa Allah Ta'ala suka. Padahal Allah Ta'ala nampak jelas dah tak suka. Benci perkara-perkara batil ni. Itu bukan daripada Allah. Tapi kita teruskan, kita biarkan. Kita rasa macam tak ada apa ya. Ya Allah. Nanti ulama akan dipanggil nanti di pada mahsyar. Nombor satu sekali. Mengapa engkau biarkan pemimpin kau? Kau nak soal macam mana? Aku dah bagi ilmu pada engkau. Mengapa engkau sandar pada ilmu? Aku tu engkau tak ikut arahan aku. Engkau mengajak orang. Mengajak orang ke mana? Kepada ilmu ke kepada aku? Kan aku disuruh untuk mengesahkan aku. La ilaha illallah. Bukan bergantung kepada selain daripada aku. Apa nak jawab nanti? Tu dia. Saya dah lepaskan cakap ni. Saya dah bagi tahu sebab saya sayang. Saya sayang ulama saya. Saya sayang pemimpin saya. Saya sayang masyarakat saya. Saya nak semua kita ikut sistem tauhid. Sistem mengesahkan Allah. Daripada pelajaran, daripada kehidupan kita, daripada muamalat kita, semuanya. Kita nak ajak sistem tu sistem mengesahkan Allah. Ini Imam Mahdi nak turun nanti. Itu yang dibawa nanti. Tu nanti kalau dia guna kekerasan, jangan marahkan dia. Memang sistem tu akan keras. Sistem yang Imam Mahdi bawa nanti, dia bukan keras tu maknanya dia tu marah-marah. Tak, keras tu tadi untuk nak membentuk. Sebab dah terlalu lama bengkok, jadi harus dibakar, dibagi lembut, baru diketuk bagi lurus. Itu sebenarnya, bukan apa. Nak bagi lurus tu sekarang dah bengkok lama sangat dah. Dah terlampau keras, degil lah. Jadi itu cara dia, dibakar dulu. Dibakar dulu siap-siap, lepas tu baru diketuk, dia luruskan balik. Itu nanti sistem tu nanti. Siapa tak nak ikut, dia terkenalah nanti karamah-karamah Imam Mahdi dan pengikut-pengikut dia. Mereka tidak ramai, tapi pengikut-pengikut dia semua diridai oleh Allah, maka setiap perkataan dia akan kun fayakun, jadi. Luar biasa karamah mereka tu. Sebab nak nunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah, dah sampai waktunya. Terlalu banyak manusia-manusia yang nak mencabar Allah SWT, nak melihat kekuasaan Allah. Di zaman Imam Mahdi akan keluar kekuasaan, kebesaran Allah SWT, maka barulah kita tahu. Selama ni kita ingat, Yahudi buat gini, buat gitu, canggih lah Yahudi. Ni nanti lagi canggih nanti. Imam Mahdi nanti datang, pengikut-pengikut dia. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama dengan mengikuti Imam Mahdi yang tak lama lagi, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Nanti kan lebih-lebih nanti dia pergi lagi lain di tempat ya. Tapi cukuplah tu dulu, insya-Allah. Saya kita bagi pencerahan kepada saudara-saudara kita. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah dengan keizinan dan dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala jua,
kita dapat berkumpul pula pada malam ini di Zawiyah Tok Ayah ini dengan maksud, tujuan dan nawaitu kita untuk belajar ilmu mengenal diri dan juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ilmu ma'rifatullah yang mana Al-Fadhil Ustaz tekankan tadi, masya-Allah. Begitu berat sekali tanggungjawab kita. Begitu berat sekali kita kena tekankan, kena leburkan diri kita, leburkan segala usaha, segala daya upaya kita, dan kita isbatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana apabila ada kita rasa ada kedirian kita tu, maka masya Allah dia merosakkan segala amalan kita, segala pendengaran, penglihatan, pemikiran kita akan terhijab apabila kita tak buangkan keakuan diri itu. Kerana nafsu akan masuk dan menguasai kita apabila kita ada keakuan diri. Jadi kita kena usaha sungguh-sungguh, leburkan, buangkan, tinggalkan terus diri kita ni. Yang ada hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saja dengan ilmu yang Ustaz tekankan tadi, yang mana kalau ilmu pun Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada kita ni sedikit saja. Walaupun ada sarjana dan sebagainya, walaupun banyak mana ilmu, tapi dengan i'tikad, dengan takwa dan dengan pilihan Allah SWT juga, yang akan dapat kita kenal Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT. Jadi itulah kita nak usahakan supaya Allah Ta'ala pilih kita, dan juga Rasulullah SAW kenal kita. Apabila kita ilmu banyak mana pun, memang ilmu tu penting, ilmu tu baik, dan ilmu tu tanggungjawab perlu dituntut. Tapi dengan ilmu yang sedia ada, kita kena nak garapkan ilmu tu, nak olahkan ilmu tu, yang Ustaz tekankan tadi tu, supaya kita kenal Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT, dan kita ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang saya faham serba sedikit, supaya kita sama-sama dan juga semua pendengar-pendengar dan semua para ahli ulama, kita gabungkan diri kita, insya-Allah, di akhir zaman ni, supaya kita dapat sama-sama bersatu di bawah panji la ilaha illallah, di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah tauhid, kalimah mengesahkan Allah SWT. Inilah sesuatu yang dapat menyatukan kita apabila kita ada keasyikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keasyikan, ketauhidan, keyakinan, hakul yakin kita dengan Allah Ta'ala. Itulah yang dapat, satu-satunya yang dapat menyatukan sekalian manusia, sekalian umat ini. Benda-benda lain tu tak dapat menyatukan. Walaupun kita cuba macam-macam, tapi akhirnya akan gagal demi gagal, kegagalan demi kegagalan. Tapi dengan kalimah la ilaha illallah saja akan menyatukan semua manusia, sehinggalah kita dapat mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT sebagai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Jadi pada malam ini tidak lain kita nak cerita, bukan cerita tentang diri kita, tapi cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? Menafikan segala keakuan diri kita yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Itu yang dibawa oleh kita punya pembela kita Imam Mahdi yang tak lama lagi yang akan muncul, akan muncul membawa tauhid inilah, jangan tercengang-cengang, terpinga-pinga. Jadi seperti Ustaz dekat tadi, mengingatkan kita supaya kita sentiasa nak memperkuatkan, memperteguhkan keimanan kita dengan kalimah tauhid ini. Bukan saja kalimah, tapi dalaman kalimah la ilaha illallah tadi itu kita kena mengimani, meyakini bahawa kita ni kena nafi betul-betul yang adanya dia. Nafi sebenarnya itu satu benda yang nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Nikmat. Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat, para pendengar YouTube buat apa yang dikatakan nafi ni, kan, insya-Allah itulah nikmat yang sebenar-benar nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu nikmat. Rasalah dulu, kan? Rasailah dulu, kan? Apa yang saya cakap ni betul atau tidak? Tuan-tuan rasa dah. Tuan-tuan pun rasa dulu apa benda tu yang saya cakap ni. Itu dia. Kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah yang dikatakan kalimah agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nafikan benar-benar keakuan diri kita. Pasti yang dikatakan tadi saya menceritakan tentang ada jemaah di Melaka. Saya cakap nafi ni satu benda yang nikmat. Apabila kita kena masuk medan perang, kan? Masuk medan perang, itulah perang. Dia akan datang macam-macam, tapi itu kita dah nak dikatakan betul-betul perang dalaman ni, dalaman. Bukan perang di luar, di dalam. Luar tu kecil je. Kan? Bagi saya luar tu kecil je. Kalau tak ada dalaman ni, ada keakuan diri kita, Allah. Itu yang tersungkur kita di lantai yang licin. Jadi perjalanan saya pun sama-sama saya bawa dengan keluarga saya sendiri, jatuh bangun saya, saya cakap perjalanan kita di tempat jalan yang licin. Jadi itulah yang dikatakan betul-betul benar-benar nafikan ke apa ni. Memang Allah Ta'ala akan bagi satu. Nafi je Allah Ta'ala akan ulahkan. Daripada yang Ustaz cakap tadi, ilmu yang masuk tadi tu tetap masuk macam mana ilmu besar mana ke, hebat mana pun kita tetap mengesahkan Allah SWT pagi, petang, siang, malam dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama kita bawa agar kita diperteguhkan oleh Allah SWT, seperti mana satu makhluk yang saya nak cerita, malaikat, dia mempunyai sifat yang taat, kan? Itu yang kita nak ikut. Taat tu apa dia? Dia pun kalau pengusungan 8 malaikat, pengusungan 500 tahun sekali pun daripada depan, daripada belakang ke depan, kan? Macam mana pengusungan dia tu, dia pun tak rasa dia yang usung benda tu. Malaikat dalam Quran menyatakan mengusung arasy Allah tadi tu, kan? Mengusung arasy Allah, tak rasa diri dia. Itu dia taat. Itu dia taat. Betul-betul. Kita nak ikut seperti mana yang sifat Allah SWT yang ketaatan. Mana diri dia yang mentadbir. Diri esa, semua esa. Tu insya-Allah sama-sama kita. Sekian daripada saya, bila taufiq Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, Pak Lang, Syekh Latif, itu semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain bersungguh-sungguhnya mengajakkan kita sama-sama menombor satukan Allah, mengesakan Allah dalam setiap detik, saat, nafas kita turun dan naik, mengesakan Allah 24 jam. Sentiasa tanpa terkedip, sampai apa pun segala-galanya kita lawan. Selagi ada keakuan diri kita buang, ada buang. Kita benci keakuan diri kita. Yang ada adalah keakuan diri Allah aja. Kita benar-benar menyaksikan seperti mana Rasulullah SAW diutus dalam keadaan Nabi SAW itu menyaksikan betul-betul nyata Allah Subhanahu Wa Taala, baru disampaikan, iaitu akhlak tu tadi. Akhlak dalam menyampaikan, Nabi menyampaikan tadi dalam keadaan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, tak ada diri keakuan diri dia. Jadi dia berkata pun dengan kata-kata Allah, bukan engkau Muhammad, wa ma ramaita, bukan engkau Muhammad, aku. Jadi Nabi Muhammad dah terbiasa dah.
aku, dia tak ada diri aku, engkau, tak ada langsung semua makhluk, engkau semuanya. Jadi dia berkata-kata, antara Allah suruh berkata-kata, Allah suruh menceritakan, Allah suruh apa saja pun dia akan ikuti. Maka itu Allah menyuruh, kalau kita betul-betul nakkan kepada Allah untuk dicintai, ikuti Nabi Muhammad SAW yang tidak ada apa-apa imbalan, benar-benar asli dia, tak ada keakuan diri dia dalam menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semuanya benar-benar semua solid, tak ada keakuan diri dalam dia menyampaikan risalah. Bukan ada kepentingan apa langsung pun. Tak ada untuk menjadi pembesar kafir Quraisy ke apa, tak ada. Untuk jadi pemimpin ni, tak ada. Semata-mata diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, memberi khabar gembira bahawa kita harus kenal diri, kenal Allah, supaya kita tahu kita ni tak pernah ada. Itu hala tujuan berita gembira yang tadi saudara kita Syekh Latif mengatakan tadi. Ini satu berita gembira bila kita menafikan. Ini anugerah Allah memberikan kalimah ini supaya kita faham dengan nyata yang ada Allah. Yang nyata tu Allah, bukan kita. Bukan kita, yang nyata tu jelas, yakin, aku yakin, kamu yakin. Nyata Allah, bukan kita. Bukan kita nak pergi jumpa Allah lagi dah. Dan memang tak ada kita, dia aja semua. Nak pergi mana? Di mana pun kita hadapkan, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Mana pun kita, dia semua dia. Cerita dia semua dah kita nampak. Benar-benar dengan membawa risalah ni betul-betul yakin, hakul yakin nyata Allah lah, bukan kita. Keluarlah kalimah-kalimah yang asliah, yang suci daripada khatir Rabbani, bukan daripada kalimat-kalimat kita menciptanya, bukan. Tak ada langsung kalam kita dah. La mutakalimun, tak ada kalamku melainkan kalammu ya Allah. Sampai ke situ. Tapi bila ada keakuan diri, masih tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak akan menyaksikan dengan nyata Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya kita. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita, tak pernah benci, tak pernah berpaling. Anni qarib. Aku terlalu dekat, lebih dekat dari dirimu. Dan tak pernah berpisah langsung. Dan tak pernah bersatu dengan engkau. Cuma lagi engkau harus tahu bahawa engkau tidak ada. Yang ada hanyalah aku, esa diriku. Itu baru kita katakan wusul ataupun sampai. Pertemuan, tanda kita pertemuan dengan raja, apa tanda dia? Mesti ada. Kita pertemuan dengan kekasih kita, tak ada tandanya. Pertemuan dengan siapa pun mesti ada tandanya. Tapi liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pertemuan yang betul-betul kepada Allah, sentiasa rasakan Allah. Pertemuan hidup kita tak ada siapa-siapa, yang adanya Allah. Apa tandanya? Falyamal amalan soleh. Dia tetap melakukan amal soleh, tidak mengaku yang dia melakukan amal soleh itu, melainkan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak pernah pun menyangka ada keakuan dirinya. Dia tidak mensekutukan Allah. Alam ahada terus. Ahada aja. Allah mengesahkan Allah. Tak ada semua dia nampak pun. Dia dah duduk alam aha. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bila sampai kepada perkataan ahada, maka semua lenyap. Ataupun apa yang kita nampak semuanya cahaya yang mengesahkan Allah SWT. Apa pun sekalian alam ni sebenarnya diliputi oleh cahaya dahulu. Barulah ada sekalian alam. Cahaya dulu. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah jadikan di langit dan di bumi sekalian yang menutupi sekalian alam ini adalah dengan cahaya. Baru Allah jadikan yang lain-lain. Arash, syurga. Baru kita faham rupanya sekalian alam ni dipenuhi dengan cahaya. Tapi apa yang menutupinya? Hawa keakuan diri itu tadi kita. Yang akan kita menutupi. Kita sebenarnya duduk dalam cahaya, kita yang tutup gelapkan. Sebenarnya sentiasa bercahaya. Sentiasa
cahaya Allah sentiasa nyata menyuluh. Akulah yang sekalian alam yang ada. Maka itulah kita harus keluar daripada sekian alam, baru kita nampak sekalian alam ni dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangi supaya kita tidak jahil pada Allah, supaya dapat menyatakan Allah je yang esa. Itulah tugas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mengajak, menyuluh kepada kita 24 jam. Walaupun kita lupa, tetap Nur Muhammad tetap menyuluh sekalian alam ni untuk supaya nyatakan Allah je yang esa, Allah je yang wujud yang ada. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah salli alaihi.